Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Hari ini 17 September 2015 bersamaan dengan hari Khamis. Bersama saya lagi Nurbaya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad melalui Radio Dura Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Sebelum we go further, Radi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia yang telah pun kita raikan semalam, iaitu Hari Malaysia yang ke-52 di mana penyatuan Sabah dan Sarawak bersama-sama semenanjung Tanah Melayu. Dan kita berbangga kerana selama 52 tahun ini kita telah pun, selain daripada mencapai kemerdekaan, kita mencapai satu kesepakatan untuk berpadu, perpaduan antara kaum yang muhibah di Malaysia. Sangat unik. Membentuk suatu masyarakat majmuk. Ya, benar. Okey, 17 September 2015. Hari ini hari Khamis. Banyak berita yang ingin kami sampaikan sebab semalam satu hari kita break kan? Bercuti. Hari ini cuaca pada pagi hari tadi hujan di 1-2 tempat. Memang susah nak bangun pagi, masya-Allah. Kan? Dan terima kasih kepada Yang Maha Esa kerana menurunkan hujan, kerana hujan itu dapat membantu menurunkan kadar IPU, indeks pencemaran udara, dan kita dapat melihat sedikit clarity. Dan udara juga kita dapat sedikit fresh lah. Dan pada petang hari akan berlanjutan hujan dan mungkin akan berlaku ribut petir di 1-2 tempat, dan malam hari akan berjerebu semula. Dan bercerita mengenai jerebu ini, untuk pengetahuan para pendengar, sekolah-sekolah di Kuala Lumpur, di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Putrajaya telah pun dibuka semula pada hari ini, berikutan keadaan jerebu yang semakin pulih. Dalam satu kenyataan oleh Kementerian Pendidikan, mereka memaklumkan keputusan itu dibuat setelah meneliti bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di seluruh negara sehingga petang Rabu semalam. Dan pada Isnin lalu, Kementerian Pendidikan mengarahkan semua sekolah di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka ditutup berikutan keadaan jerebu yang semakin teruk dengan bacaan IPU menghampiri 200. Dan tetapi sehingga 7 petang hari Rabu, hanya Sarawak sahaja yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150, iaitu di Kuching serta Samarahan 161 dan Seri Aman 150. Dan berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pihak sekolah perlu memberhentikan segala aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 150 dan menutup sekolah apabila bacaan IPU melebihi 200. Dan kita pada hari Selasa kita telah memberi sedikit komentar mengenai perkara ini, iaitu agar Kementerian Pendidikan menilai semula Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan. Lebih baik tutup sekolah apabila bacaan IPU melebihi 150, bukannya sehingga mencapai melebihi 200 baru nak tutup, kerana kesihatan kanak-kanak akan terganggu. Tetapi Kementerian Pendidikan juga membenarkan jika kesihatan kanak-kanak masih lagi terganggu, mereka dibenarkan untuk tidak bersekolah pada hari ini. Dan seperkara lagi, di Sarawak pula, setakat bacaan pada pukul 11 pagi tadi, bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di Kuching mencatat paras 209, iaitu sangat tidak sihat. Dan Jabatan Pendidikan Sarawak pada pagi tadi telah pun mengeluarkan arahan untuk menutup semua sekolah di Kuching, Samarahan, Padawan, Lundu dan Bau berikutan bacaan indeks pencemaran udara yang menghampiri paras tidak sihat itu. Dan ibu bapa, setelah arahan dikeluarkan, ibu bapa diarahkan agar mengambil anak-anak mereka daripada sekolah setelah pengumuman itu dibuat. Dan mengikut lapangan terbang antarabangsa Kuching pula, 2 penerbangan telah dibatalkan pada pagi tadi. Dan dua syarikat penerbangan yang terlibat dengan kelewatan itu ialah Air Asia dan Malindo. Ada yang terlewat kerana
jerebu yang sangat tebal. Dan juga selain pada jerebu, satu lagi berita, Ya, apa tu? Perlis dinaiki air kerana hujan berterusan sejak 2 hari lalu mengakibatkan beberapa kawasan di negeri Perlis dinaiki air sejak tengah malam tadi dan menyebabkan kira-kira 50 keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Semoga mereka dapat berlindung di tempat yang selamat, tidak ada kecelakaan yang berlaku. Dan 2 perkara yang terjadi di Malaysia sekarang ni, selain pada jerebu, hujan lebat di utara Semenanjung. Dan hari ini 17 September, Radi, ada perkara yang menarik ingin Radi kongsikan bersama pendengar? Ya, hari ini 17 September. Antara sejarah hari ini adalah yang pertama, hari ini 17 September merupakan hari perlembagaan di Amerika Syarikat, di mana mereka mengisytiharkannya pada tahun 1787. Hari perlembagaan ialah hari cuti untuk menghargai perlembagaan sesebuah negara. Hari perlembagaan biasanya diraikan pada ulang tahun penandatanganan, pengisytiharan atau penerimaan perlembagaan tersebut, atau dalam sesetengah kes pada tarikh pertubuhan kepada sistem raja perlembagaan. Antara peristiwa yang berlaku pada 17 September yang saya dapat lihat di sini, banyak peristiwa mengenai peperangan. Yang pertama adalah Perang Dunia Pertama pada tahun 1969. Jurutebang handalan dari Jerman, Red Bron, memenangi pertarungan udara pertamanya berhampiran Cambrai, Perancis. Seterusnya pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua, Kesatuan Soviet menyertai serangan Jerman Nazi ke atas Polandia. Seterusnya pada tahun 1944, Perang Dunia Kedua, pihak berikat memulakan operasi Market Garden, operasi payung terjun terbesar ketika itu. Seterusnya pada tahun 1978, mengenai perjanjian Camp David, Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian Camp David selepas 12 hari perundingan secara rahsia di Camp David. Perjanjian Camp David telah ditandatangani oleh Presiden Mesir dan Perdana Menteri Israel pada 17 September 1978. Ekoran rundingan sulit selama 12 hari di Camp David. 2 perjanjian telah ditandatangani di Rumah Putih atau White House dan telah disaksikan oleh Presiden Amerika Syarikat ketika itu, iaitu Jim Carter. Perjanjian ini membawa kepada Perjanjian Damai Israel-Mesir 1979. Setelah itu, Sadat dan Begin berkongsi menerima hadiah keamanan antarabangsa, iaitu Nobel Peace Prize. Antara sejarah lain pada 17 September adalah Sukan Paralimpik 2008 berakhir. Tuan rumah China mendapat pingat emas terbanyak. Sukan Paralimpik musim panas 2008, iaitu Sukan Paralimpik yang ke-13 diadakan di Beijing, China dari 16 hingga 17 September 2008. Tanah besar China dijangka menghantar bilangan atlet ramai. Seperti di Sukan Olimpik 2008, Sukan Equestrian diadakan di Hong Kong dan acara Melaya pula di daerah Guangdong. Dan pada Sukan Paralimpik 2008 ini, negara tuan rumah China mendapat pingat emas terbanyak. Seterusnya pada 2009, militan paling dikehendaki di Indonesia, iaitu Nordin Muhammad Top, terbunuh dalam satu serbuan polis di Jawa Tengah. Sedikit mengenai Nordin Muhammad Top. Beliau yang bernama Nordin Muhammad Top, yang lahir pada 17 Ogos 1968 dan meninggal pada 17 September 2009, juga dikenali sebagai Nordin Mat Top atau Nordin. Ada juga yang memanggilnya Din Mat Top, Muh Top atau Mat Top. Merupakan militan Islam berbangsa Melayu Malaysia yang paling dikehendaki di Indonesia dan pengganas paling dikehendaki di Asia. Beliau akhirnya mati pada 17 September 2009 di Solo, Jawa Tengah, Indonesia akibat terkena tembakan pasukan elit anti keganasan Indonesia, iaitu Densus 88.
Nordin Mat Top ini dilahirkan di Keluang Johor, Malaysia. Nordin pernah menjadi guru dan mengajar di Sekolah Luqman Hakim di Ulu Tiram, Johor. Beliau juga pernah belajar dan bertugas sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia dan mempunyai hubungan rapat dengan Dr. Azhar Hussein, iaitu seorang ahli jemaah Islamiah yang telah dibunuh oleh polis Indonesia. Saya rasa semua orang pasti ingat akan kejadian kes Nordin Muhammad Top ini. Ya. Dan yang terakhir mengenai 17 September lagi ialah pada 2011, iaitu protes Wall Street 2011. Protes di Wall Street 2011 merupakan siri demonstrasi berterusan di bandaraya New York berpangkalan di Taman Zoccuti. Aktivis menyatakan mereka mendapat inspirasi daripada kebangkitan dunia Arab, khususnya gerakan Medan Tahrir, Kairah, semua revolusi Mesir serta perang saudara Libya dan bantahan Sepanyol. Mereka membantah terhadap keadaan sosial dan ketidaksamaan ekonomi, tamak korporat dan pengaruh wang korporat dan pelobi ke atas kerajaan. Mereka mahu satu Amerika baru bagi menyelesaikan kemelesetan ekonomi dan mengurangkan jumlah korupsi di Amerika Syarikat. Itu saja sejarah yang berlaku pada 17 September. Ya. Dan saya pula hari ini ingin berkongsi tentang 5 habit yang baik untuk kesihatan. Kadang-kadang kita tak tahu perkara yang kita sentiasa buat, yang sentiasa kita lakukan seharian ataupun habit kita sebenarnya baik untuk kesihatan. Antaranya, pertama, pastikan anda rendam uncang teh selama 5 minit sebelum kita minum. Ini untuk Radi. Radi kan suka minum teh kan? Sebenarnya ada baiknya jika anda merendam uncang teh lebih lama dan biar ia larut sebati dengan air. Ini kerana kandungan teh boleh mengurangkan risiko serangan jantung, kanser, diabetes dan penyakit Parkinson. Jadi rendam uncang teh more than 5 minutes. 5 to 10 minutes pun okey agar khasiat-khasiat dia semua keluar dan betul-betul sebati dengan air tu. Yang kedua, hempus keluar lendir dengan sebelah bahagian liang pernafasan hidung. Menghembus hidung anda dengan kuat dan menggunakan kedua-dua belah liang hidung boleh membuatkan kecederaan pada dinding dalam hidung dan mengakibatkan lendir masuk ke bahagian sinus pula, yang mana ia boleh meningkatkan lagi infection pada tubuh. Secara lembut, hembus lendir dari hidung dengan menggunakan satu bahagian liang saja pada satu masa. Jadi mula buat tutup yang kanan, hembus melalui kiri dan kemudian vice versa pula. Yang ketiga, senam sebelum atau setelah mendapatkan vaksin selsema. Vaksin selsema sebenarnya adalah baik untuk mengelakkan virus, tapi hanya 50 hingga 70% saja yang berkesan menurut kajian. Dan tahukah anda bahawa anda adalah lebih baik jika anda bersenam sebelum atau selepas mendapatkan suntikan vaksin selsema kerana ianya boleh menguatkan lagi daya tahan tubuh badan. Sebab senaman sebenarnya boleh meningkatkan imuniti badan kita juga. Yang keempat, floss gigi anda selepas memboros gigi. Pastikan anda memboros gigi anda terlebih dahulu sebelum anda menggunakan floss kerananya untuk membersihkan celah-celah gigi. Tips baik adalah guna floss dengan membuat bentuk C ketika menggunakannya pada celah gigi dan dengan gerakan lembut ke atas dan ke bawah. Dan yang untuk terakhir sekali, jika anda gemar mengambil protein, pastikan mengambilnya pada sarapan pagi. Masa yang sesuai untuk mengambil protein adalah pada waktu pagi kerana ia boleh mengelakkan ketagihan atau mudah lapar. Ketagihan selalunya referring kepada rokok lah. Okey, itu saja pengenalan kami untuk hari ini, 17 September 2015 bersamaan dengan hari Khamis. Kita ke berita antarabangsa pula, Radi. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami melalui Radio Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Dan hari ini 17 September 2015, berita antarabangsa yang ingin kami sampaikan adalah mengenai
gempa kuat 8.3 magnitud telah menggegarkan Chili dan amaran tsunami telah pun dikeluarkan. Gempa bumi sekuat 8.3 magnitud telah pun menggegarkan Chili pada pagi tadi dengan amaran tsunami dikeluarkan. Menurut agensi penyelidikan geological Amerika Syarikat, gempa berpusat kira-kira 55 km di barat Chili jam 7.54 waktu tempatan. Agensi Kecemasan Kebangsaan Chili mengeluarkan amaran tsunami dan mengerahkan operasi menyelamat di beberapa kawasan pesisir pantai. Dan bacaan awal gempa sebenarnya 7.9 magnitud, namun telah meningkat kepada 8.3 magnitud pula. Dan terdapat laporan mengenai kerosakan kediaman dan juga ada juga yang tercedera, dan setakat ini 3 orang telah pun terkorban. Dan Pusat Amaran Tsunami Pasifik di Hawaii berkata kemungkinan ombak besar tsunami akan berlaku di sepanjang pantai Chili dan Peru susulan gempa kuat tersebut. Itu berita yang pertama. Dan berita seterusnya mengenai Spiderman Palestin beraksi di celah reruntuhan. Seorang kanak-kanak lelaki Palestin berusia 11 tahun menjadi perhatian di media sosial apabila beberapa imej tersebar memaparkan kebolehannya melakukan aksi gimnastik dengan memakai pakaian superhero Spiderman di tengah reruntuhan bangunan di Palestin. Antara portal berita yang berada di sana seringkali dilihat anak lelaki tersebut bernama Muhammad El Sheikh seringkali dilihat melakukan aksi gimnastik di sekitar genting Gaza yang menyaksikan kemusnahan besar berikutan serangan rejim Zionis pada tahun lalu. Kanak-kanak itu mampu meregangkan badan dan berdiri menggunakan sebelah tangan di celah-celah dinding bangunan yang runtuh. Kemusnahan bangunan yang menjadi latar belakang gambar Muhammad beraksi turut menggambarkan keadaan ekonomi rakyat Palestin sejak beberapa tahun lalu setelah diserang Israel. Seperti yang digambarkan dalam imej Muhammad, Gaza kini seperti padang jarak padang terkukur selain terbiar dan menjadi kawasan tandus untuk seorang kanak-kanak untuk jadikan sebagai tempat tinggal serta tempat bermain mereka. Satu laporan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB pada bulan ini meramalkan genting Gaza yang ketika ini menjadi kediaman kepada sekitar 1.8 juta penduduk Palestin akan menjadi tempat yang tidak boleh didiami dalam tempoh masa kurang 5 tahun lagi. Semoga perkara yang berlaku di Palestin akan tak boleh nak berubah sekelip mata, akan beransur pulih. Dan seterusnya ini berkenaan dengan tragedi kren yang mengakibatkan 5 warga negara Malaysia, 5 jemaah haji warga negara Malaysia terkorban, di mana Saudi akan bayar pampasan berjumlah 1.13 juta ringgit Malaysia kepada waris jemaah yang terkorban. Pemerintah Arab Saudi, Raja Salman memerintahkan pembayaran pampasan besar-besaran kepada keluarga 111 jemaah haji yang terbunuh dan lebih 234 lagi yang cedera dalam tragedi kren tumbang di Masjidil Haram di Mekah pada minggu lepas. Saudi Press Agency melaporkan dalam dekri diraja semalam, Raja Salman mengumumkan 1 juta rial iaitu bersamaan dengan 1.13 juta ringgit Malaysia akan dibayar kepada setiap keluarga mangsa yang terbunuh, dan jemaah yang mengalami kecacatan kekal akan mendapat sebanyak 500,000 rial iaitu bersamaan dengan 566,247 ringgit Malaysia dibayar kepada setiap mangsa yang cedera. Raja Arab Saudi itu berkata pembayaran itu tidak akan mengganggu usaha keluarga mangsa yang terbunuh dan cedera untuk mengambil tindakan undang-undang berikutan tragedi itu bagi menuntut pampasan. Beliau turut mengumumkan bahawa Arab Saudi akan menaja 2 anggota keluarga mangsa yang terbunuh pada musim haji tahun depan. Mereka yang cedera tidak dapat melengkapkan ibadah haji mereka pada tahun ini akan dibenarkan mengerjakan haji pada tahun depan sebagai tetamu Raja Salman. Anggota keluarga mangsa yang cedera dan dirawat di hospital akan diberikan visa lawatan untuk membolehkan mereka berada di negara ini untuk menemani keluarga mereka yang dirawat.
Raja Salman juga telah melihat laporan Jawatankuasa Siasatan Tragedi tersebut yang menyimpulkan kren berkenaan tumbang akibat angin kencang ketika mesin berat itu berada di kedudukan yang tidak betul. Beliau kemudian mengarahkan laporan itu dihantar kepada Biro Siasatan dan Pendakwaan Awam untuk siasatan lanjut berhubung prosedur yang digunakan oleh syarikat kontraktor terbabit iaitu Saudi Bin Laden Group. Ini menunjukkan satu tanggungjawab oleh Raja Salman, pemerintah Arab Saudi terhadap apa yang berlaku kepada jemaah haji yang di mana mereka sebanyak 111 jemaah haji, keluarga jemaah haji yang terkorban akan mendapat pampasan sebanyak 1.13 juta ringgit Malaysia dan yang tercedera sebanyak keluarga jemaah haji yang tercedera sebanyak 234 akan mendapat pampasan sebanyak RM500,000 pula. Ini sesuatu kebanggaan kerana mereka jemaah haji yang tidak dapat melunaskan tanggungjawab mereka pada tahun ini akan menjadi tetamu Raja Salman pula pada tahun hadapan. Itu saja berita antarabangsa yang ingin kami kongsikan pada hari ini. Kita berhenti sebentar sebelum kita masuk ke berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 17 September 2015 bersamaan dengan hari Khamis. Kita continue berita Nusantara kita. Kali ini berita politik dan hal ehwal semasa mengenai ada kaitannya dengan Jerebu di mana Indonesia telah pun tolak bantuan daripada Singapura. Kerajaan Singapura kemarin telah pun menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk memadamkan kebakaran hutan di negara itu yang dilihat sukar terkawal. Menteri Alam Sekitar dan Sumber Air Singapura, Vivian Balakrishnan, menawarkan bantuan itu ketika bercakap dengan Menteri Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia, Siti Nurbaya Bakar. Tentera Singapura menawarkan bantuan berupa pesawat C-130S untuk pembenihan awan dan helikopter Chinook yang mampu membawa air dalam kuantiti yang besar bagi memadam kebakaran. Pada mulanya Indonesia menerima bantuan ini tetapi akhirnya menolak dengan alasan mereka mempunyai sumber yang mencukupi pula. Siti Nurbaya memberitahu Balakrishnan, Indonesia menghantar sumber yang besar untuk memadam kebakaran tetapi akan memaklumkan kepada Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi mengenai tawaran Singapura itu. Dan Singapura sudah melakukan segalanya yang terbaik dan mereka serius mahu memadamkan kebakaran ini kerana Singapura juga terjejas akibat jerebu ini. Dan berita seterusnya, Radi? Ya, berita seterusnya dari Bangkok iaitu seorang wanita cuba menjeluduk belian bernilai 10 juta baht iaitu kalau diringgitkan bernilai ringgit Malaysia 11.9 juta keluar dari Thailand dengan menelan batu itu. Wanita itu dibenarkan keluar dari hospital setelah doktor berjaya mengeluarkan belian berkenaan. Menurut polis, wanita yang berusia 39 tahun itu menukar belian asli dengan batu palsu ketika pameran barang kemas di pinggir Bangkok pada hari Khamis yang lalu dan cuba keluar dari negara berkenaan dengan menelan belian terbabit. Polis berjaya menahan ketika dia hendak menaiki pesawat di lapangan terbang Suvarnabhumi Bangkok selepas belian berkenaan dikesan melalui X-ray. Lelaki berusia 30 tahun yang bersamanya juga ditahan. Polis menggunakan pelbagai cara termasuk memberi makan julap namun belian berkenaan gagal dikeluarkan lalu meminta bantuan hospital. Jurucakap Hospital Besar Polis, Lieutenant Colonel Anchuli berkata doktor menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan belian berkenaan dalam masa 12 minit. Itu yang terjadi di Bangkok, iaitu seorang yang cuba mencuri belian dari satu pameran belian yang berada di Bangkok. Mesti belian tu sangat berharga. Berharga dan maksudnya
wanita itu mengidam sangat mahukan berlian itu sehingga sanggup menelan berlian itu, ya, kan. dan dia ada kopi, dia ada satu lagi yang duplikat dia, yang palsu, yang berupa batu biasa. Tapi itulah dunia, orang sanggup buat apa je untuk dapatkan mendapatkan bukan saja untuk memuaskan hati mereka, sebenarnya. Betul. Okey, berita seterusnya ini mengenai perkara yang berlaku semalam, Radhi. Berkenaan perhimpunan Himpunan Rakyat Bersatu ataupun Perhimpunan Baju Merah. Dr. Tun Mahathir ada menyatakan, ada mengeluarkan kenyataan apa motif sebenar Himpunan Rakyat Bersatu ni. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan motif Himpunan Rakyat Bersatu yang diadakan di sekitar ibu negara semalam. Dan menurut Tun, objektif sebenar perhimpunan tidak dimaklumkan kepada umum sedangkan ia diadakan secara besar-besaran. Untuk pengetahuan para pendengar, saya ada sampaikan berita pada hari Selasa lepas yang menyatakan bahawa 5 fakta mengenai Himpunan Rakyat Bersatu. Memang saya ada sebut mengenai 8 objektif yang telah dinyatakan oleh para peserta mengapa mereka mahu berhimpun itu. Tetapi sebenarnya betul juga kata Tun, sebenarnya objektif sebenar itu tidak dinyatakan besar-besaran. Maksudnya there's no clarity about it. Peserta sendiri tidak tahu apa tujuan mereka berarak berkumpul di padang merbuk tu. Sebab itu Tun pun menyatakan, mempersoalkan apakah tujuan mereka, apakah objektif sebenarnya perhimpunan itu. Dan kemudian Perhimpunan Rakyat Bersatu yang berlangsung pada sambutan Hari Malaysia semalam sebenarnya tidak memperjuangkan nasib Melayu pun. Hanya mempergunakan dan memperalatkan sahaja. Tetapi sebaliknya perhimpunan itu sebenarnya diadakan bagi menentang Perhimpunan Bersih 40 pada 29 hingga 30 Ogos lalu. Nampak kan dia, sebab ada Perhimpunan Baju Kuning, jadi serta-merta ada pula mahu ada satu perhimpunan yang menentang. Jadi saling melawan atau saling tunjuk-menunjuk. Ya, betul. Dan Tun juga menyatakan bahawa Himpunan Rakyat Bersatu itu mereka sebenarnya tidak berjuang untuk Melayu. Dan ini kata Tun Dr. Mahathir, Tun menyifatkan penganjur Himpunan Rakyat Bersatu sebenarnya tidak membela nasib orang Melayu. Dan beliau turut menegaskan Perhimpunan Bersih 4 yang diajurkan 29 hingga 30 Ogos lalu telah dihadiri oleh semua kaum dan menapis dakwaan bahawa ianya bersifat perkauman. Jadi ini saya setuju juga kerana rata-rata 100% sebenarnya mostly yang menyertai Himpunan Baju Merah semalam adalah Melayu. Jadi nampak rasisnya dekat situ. Dan penganjur berkata Himpunan Rakyat Bersatu penganjur Himpunan Rakyat Bersatu berkata Himpunan Rakyat Bersatu ini untuk melawan Himpunan Bersih yang dikatakan rasis. Tetapi bagi Tun, Perhimpunan Bersih dulu bukan rasis kerana Tun sendiri melihat semua bangsa ada bersama. Nak jadikan bersih ini rasis supaya kononnya mereka nak berjuang untuk orang Melayu. Mereka tak berjuang untuk Melayu. Tak perlulah ada. Ini kata Tun Dr. Mahathir. Dan berita yang saya terima, Himpunan Rakyat Bersatu yang diadakan semalam, dianjurkan semalam oleh pesaka, telah pun dicemari sentimen perkauman sempit. Ini juga menurut kenyataan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih 2.0, di mana mereka mengutuk tindakan pihak-pihak yang menyalahgunakan hak berhimpun untuk melancarkan serangan perkauman terhadap rakyat negara ini. Pada masa sama, Bersih 2.0 turut menggesa supaya pihak yang memainkan sentimen perkauman sempit serta membuat ugutan keganasan diambil tindakan undang-undang oleh pihak berwajib. Dalam kenyataan Perutusan Hari Malaysia 2015 yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pemandu Bersih 2.0 pada hari semalam, iaitu Rabu, mereka menegaskan bahawa semua lapisan masyarakat mempunyai hak untuk menyatakan pendapat. Namun syaratnya perlulah mempunyai komitmen untuk melakukannya secara aman tanpa ancaman keganasan dan perkauman. Kerana ini jelas telah digunakan dalam Himpunan Rakyat Bersatu ini.
dalam usaha untuk menyemai rasa tidak percaya sesama warga negara sambil menyebarkan sentimen kononnya Malaysia Melayu punya. Sepanduk ada sepanduk yang menunjukkan Malaysia Melayu punya merupakan satu penghinaan terhadap Hari Malaysia dan semangat perpaduan rakyat Malaysia yang dipupuk selepas hampir 60 tahun merdeka. Betul. Dan selain itu, Bersih 2.0 menyifatkan Hari Malaysia adalah simbol perpaduan negara yang hidup dalam keharmonian dan kemakmuran. Namun perhimpunan yang berlaku semalam telah dicemari keganasan adalah bertentangan dengan semangat perpaduan negara. Dan Bersih 2.0 diperkongsikan oleh Maria Chin Abdullah turut menyeru supaya semua rakyat Malaysia untuk menolak sentimen perkawaman sempit, saling berbaik sangka sesama jiran tetangga dan saling hormat menghormati kerana Malaysia adalah milik bersama. Himpunan Rakyat Bersatu rata-rata berjalan dengan aman walaupun satu provokasi telah pun tercetus oleh sekumpulan kecil penunjuk perasaan di Jalan Petaling pada kira-kira 1:30 petang semalam. Namun provokasi tersebut dapat dibendung oleh pihak polis apabila pihak FRU tiba untuk meredakan suasana. Dan mengenai perkara itu, Perdana Menteri Malaysia iaitu Najib Tun Razak telah pun meminta polis siasat insiden kekecohan yang berlaku di Jalan Petaling. Najib Tun Razak berkata polis perlu menyiasat insiden kekecohan di hadapan pintu gerbang Jalan Petaling yang berlaku di luar Perhimpunan Baju Merah yang berlaku semalam. Najib Tun Razak bagaimanapun berkata perhimpunan yang dikenali sebagai Perhimpunan Rakyat Bersatu di Padang Merbuk sebenarnya berjalan secara aman. Saya sebenarnya agak kurang setuju. Kan? Tetapi itu pendapat dia. Dan ketika perhimpunan berjalan di Padang Merbuk, sekumpulan peserta yang didakwa daripada perhimpunan itu dikatakan cuba merempuh kawasan perniagaan di Jalan Petaling sehingga pasukan Polis Simpanan Persekutuan ataupun FRU terpaksa melepaskan tembakan meriam air bagi menyuraikan mereka. Najib Tun Razak yang menyifatkan insiden kekecohan itu tidak sepatutnya berlaku, berkata semua peserta perlu mematuhi arahan daripada pihak berkuasa. Dan penganjur perhimpunan tersebut yang diketuai oleh Persekutuan Silat Kebangsaan ataupun Pesaka bagaimanapun tidak mahu berkait dengan kumpulan itu pula. Tetapi bagi saya jika perhimpunan ini telah dijalankan, penganjurnya adalah penganjur harus bertanggungjawab sebenarnya. Dan ini perkara yang menarik ni. Selepas Bersih 4, DBKL hantar bil kos kepada Baju Merah pula. Dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun DBKL akan menghantar bil tuntutan penugasan dan kerosakan kepada penganjur Himpunan Baju Merah dalam tempoh seminggu ini selepas penilaian dibuat oleh Alam Flora. Untuk pengetahuan para pendengar, sebelum ini penganjur Himpunan Bersih 4 dikenakan bil tuntutan kos penugasan dan kerosakan bernilai RM61,840 Malaysia susulan perhimpunan itu. Tetapi Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Amin Nordin berkata pihaknya telah pun selesai menjalankan tugas mengawal keadaan, membantu penugasan polis trafik dan keselamatan serta pemantauan infrastruktur dan kebersihan. Dan tugasan pembersihan akan disambung pula hari ini. So far tiada kerosakan terhadap sebarang infrastruktur ataupun perabot jalan dan pihak Alam Flora akan membuat anggaran kos kebersihan dalam tempoh seminggu ini. Dan beliau juga menegaskan penganjur Himpunan Merah tidak terkecuali dikenakan kos kebersihan selepas pemantauan dibuat di beberapa lokasi di sekitar ibu negara yang terlibat dengan himpunan itu. Tetapi melalui foto yang saya terima, foto ini diambil di Padang Merbuk, sampah sarap sangat banyak di sekitar kawasan Padang Merbuk itu. Dan untuk pengetahuan para pendengar Durian Nusantara, sebanyak 200,000 orang ataupun peserta telah pun menghadiri Himpunan Rakyat Bersatu ini. Dan walaupun berhadapan dengan keadaan jerebu dan tindakan pihak tertentu yang mahu menggagalkan Himpunan Rakyat Bersatu, ia ternyata telah mengumpulkan kira-kira sebanyak 200,000 orang dari seluruh pelosok tanah air yang turun ke ibu negara bagi menghadapi perhimpunan tersebut. Dan
Mereka berada di Kuala Lumpur sejak awal pagi dengan penuh bersemangat berkumpul di beberapa lokasi yang ditetapkan sebelum berarak menuju ke Padang Merbau. Itu saja berita yang saya ingin kongsikan mengenai Himpunan Rakyat Bersatu ataupun Perhimpunan Baju Merah. Jadi saya ada perkara yang saya bersetuju dengan Tun Dr. Mahathir di mana perhimpunan ini dianggap seperti resis kerana rata-rata adalah orang Melayu, tidak seperti himpunan bersih yang telah berjaya dijalankan secara aman tanpa ada sebarang provokasi yang berlaku. Malah dalam perhimpunan bersih 4 tu rata-rata kesemua bangsa yang ada di Malaysia menyertainya. Tetapi untuk himpunan baju merah ini kita nampak semuanya Melayu dan ada unsur resis dalam kumpulan kerana tersebut. Jika boleh kita lihat gambar-gambar yang dikeluarkan oleh media-media mainstream di Malaysia, spanduk-spanduk mereka semuanya ganas-ganas. Jadi saya sebagai yang terlahir sebagai Malaysia yang terlahir sebagai Melayu, sebenarnya saya malu dengan hal-hal yang berunsur perkauman, sentimen perkauman. Seharusnya kita yang sudah merdeka hampir 60 tahun ni kita seharusnya sudah ada sifat toleransi. Benar. Kerana semalam merupakan Hari Malaysia yang ke-52. Perpaduan yang telah dipupuk selama 52 tahun itu dicemari dengan spanduk-spanduk yang mereka bawa semalam. Dan saya rasa saya juga rakyat Malaysia, I'm a Malaysian, yang sedikit rasa malu dengan apa yang berlaku. Kerana Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa. Sabah Sarawak punya berpuluh-puluh etnik yang tak seperti negara-negara lain. Jadi kita ni unik sebenarnya. Tetapi kenapa dengan sedikit saja perkara yang berlaku, keunikan itu telah digegarkan. Seharusnya kita malu menyatakan diri kita sebagai negara merdeka, tapi sebenarnya di dalam kemerdekaan sendiri kita masih berpecah. Ya, benar. Okey, berita seterusnya, berita terakhir untuk politik dan hal ehwal semasa sebelum kita tamatkan berita Nusantara kita pada hari ini. Ini berita menarik mengenai Anthony Kevin Morais, di mana penemuan mayat timbalan Ketua Bahagian Bicara dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara mendiang Anthony Kevin Morais dalam tong drum berisi konkrit di Subang Jaya pada pagi semalam sememangnya amat mengejutkan. Dan namun modus operandi menyembunyikan mayat dengan menyumbatnya dalam tong drum dan kemudian disimpan bukan perkara baru kerana sudah berlaku beberapa kali di negara ini sebenarnya. Dan untuk pengetahuan pendengar, Anthony Kevin Morais, iaitu Timbalan Ketua Bahagian Bicara dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara, telah pun hilang selama 13 hari dan mayatnya dijumpai semalam. Keretanya dijumpai di hutan melintang terbakar. Dia dilaporkan hilang. Keluarganya membuat laporan polis, membuat laporan bahawa Anthony Kevin Morais telah pun hilang, tetapi keretanya dijumpai terbakar di hutan melintang, tetapinya orangnya tak dijumpai. Tetapi menurut polis, setelah 13 hari hilang, mungkin Anthony Kevin Morais tidak lagi hidup. Kemungkinan sudah mati kerana tiada ahli keluarga tidak menerima sebarang panggilan untuk tuntutan duit, untuk diklasifikasikan sebagai kes penculikan. Okey, mengenai sembunyikan mayat dalam tong drum ni, sebenarnya ada 10 kes yang berlaku di negara ini sejak 1998. Rekod di bernama Library dan Informing Service BLIS ataupun BLIS menunjukkan sejak 1998 sehingga penemuan terbaru ini, iaitu semalam, sebanyak 10 kes bunuh menggunakan modus operandi yang sama telah berlaku. Okey, ini adalah rekod kes bunuh yang lain yang membabitkan mayat mangsa disembunyikan dalam tong drum bersimen sejak 1998. Yang pertama, 11 Februari 2015,
satu rangka manusia dipercayai mayat lelaki ditemukan dalam tong drum biru yang telah disimen di tepi kolam di Kampung Timah Bukit Beruntung, Selangor dan dipercayai telah dibunuh sejak 10 minggu sebelum tu. Yang kedua, 21 Mac 2009, polis menemui mayat lelaki yang dipercayai mangsa bunuh dalam tong drum berkonkrit di tepi jalan di Kampung Parit Punggur Darat, Muara Johor. Yang ketiga, 29 Julai 2006, mayat tanpa identiti dan jantina yang tidak dapat dikenal pasti dipercayai mangsa bunuh ditemui dalam tong drum yang berisi simen di sebuah tapak pembinaan di Taman Putera Perdana Sepang, Selangor. Yang keempat, 16 November 2005, seorang lelaki yang dipercayai warga Pakistan dijumpai mati dibunuh dengan mayatnya disumbat ke dalam tong berisi air, disimen dan ditanam di halaman rumah sewanya di Kampung Jeram Pasir Putih, Kelantan. Yang kelima, 25 Mac 2005, mayat lelaki warga Indonesia ditemui dalam tong drum yang disimen pada bahagian atas dan bawah di kawasan Beluka berhampiran Taman Nilai Perdana Seremban Negeri Sembilan. Yang keenam, 9 Januari 2004, satu mayat yang sudah reput ditemui ditimbus dengan simen dalam tong besi di tepi Sungai Bonus di tapak projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun di BKL Mukim Air Panas Tapak. Yang ketujuh, 11 April 2000, mayat lelaki berusia lingkungan 40 tahun ditemui bersalut simen dalam tong drum di tempat pembuangan sampah di Kampung Haikom, Seksyen 28, Shah Alam. Yang ke-8, 29 Jun 2012, satu rangka manusia yang dipercayai dibunuh setahun lalu ditemui di dalam tong drum bersimen oleh seorang pengendali jengkaut yang sedang membersihkan kawasan hutan di Kampung Baru Balakong, Kajang. Yang ke-9, 9 April 1998, mayat warga Bangladesh dijumpai dalam tong drum yang disimen permukaannya di tebing Sungai Batu Sembilan Selayang, Kuala Lumpur. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah mayat Morais ditemui kira-kira pukul 6 pagi semalam di Taman Perumahan USJ 1 Persiaran Subang Mewah berhampiran Sungai Kelang, 13 hari selepas beliau dilaporkan hilang pada Jumaat 4 September. Polis telah menyifatkan kes pembunuhan Morais ini bermotifkan dendam yang berkait rapat dengan satu kes bicara yang dikendalikan oleh Morais di Mahkamah Shah Alam yang melibatkan kes rasuah seorang doktor berusia 52 tahun yang berkhidmat sebagai di sebuah hospital tentera di Wangsa Maju. Dan ini saya rasa menakutkan. Ya. Macam diculik, dibunuh, kemudian dia tak dalam tong drum, disimen. Jadi macam satu trend kan. Kalau ada satu masalah, dia tak dapat solve dengan duit, cara terakhir dia matikan bunuh orang tu. Bunuh. Dan ia seperti filem di Hollywood pula kan. Ya, itu saja berita Nusantara yang kami ingin sampaikan pada hari ini, 17 September 2015. Itu bersamaan dengan hari Khamis. Sebelum kita akhiri berita Nusantara ini, kata-kata bijak daripada Radi pada hari ini apa, Radi? Ya, kata-kata bijak daripada Gusmus iaitu gunakanlah dua cermin. Satu cermin untuk melihat kekuranganmu, satu lagi untuk melihat kelebihan orang lain. Ya, betul. Bukan kelebihan diri sendiri ya. Ya, lihat kelebihan orang lain, kita belajar daripada kelebihan orang lain. Betul. Dan cermin diri kita sendiri, bila kita kena ingat kita ni masih kurang. Ya, kita sentiasa kurang dan kita sentiasa harus belajar. Setiap hari kita harus belajar. Terima kasih pada untuk para pendengar. Hari ini hari Khamis yang begitu ceria. Hari Khamis yang begitu ceria walaupun hujan. Sebentar lagi pada pukul 3.40 kami akan memutarkan sebab semalam kami pergi ke majlis penutup upacara #SaySomethingNice, kempen #SaySomethingNice di Nexus Connection di Bangsa South. Dan kami akan putarkan ucapan pembukaan daripada Anas Zubidi, iaitu pengarah urusan Zubidi Malaysia Seremban Berhad, dan juga
Farah Fauzana yang juga menyertai Zubidi untuk menyambut Hari Malaysia dan menutup kempen Say Something Nice 2015. Ya, kita radio akan putarkan pada pukul 3 lebih kurang 3.40 nanti untuk segmen ruang tamu kita pada hari ini. Stay tune. Thank you very much. Terima kasih. Kita jumpa esok. Salam cinta damai, salam hormat. Assalamualaikum. Salam Nusantara.